syoknya puasa, syoknya puasa, syoknya puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Saya ucap terima kasih kepada pihak Wan Had untuk satu tazkirah dan perkhidmatan. Pertama sekali kita kena faham bahawa bahan mentah kejadian manusia adalah dua perkara. Kita mengikut ayat Quran sendiri. Yang pertamanya jisim, yang keduanya roh. Kejadian ini tidak berlaku pada makhluk lain, baik malaikat, baik pun gunung gana, baik bukit buka, baik pun galaksi di langit. Semua makhluk lain hanya jisim, tidak ada roh. Jadi oleh yang demikian, bila kita bercakap masalah manusia, khususnya masalah Ramadan ke, masalah peraturan hidup ke, masalah berumah tangga, masalah berpolitik, masalah korporat, semua sekali mesti dikait di antara jisim dan roh. Lagi kita asingkan di antara jisim dan roh, arti maka kita letakkan manusia ni macam hayawan. Sebagaimana hayawan ada jisim saja, ada tulang temalang, ada daging darah, terus sekali. Manusia tidak boleh begitu, mesti kait bersama dengan itu. Sebab itu tidak ada orang yang lebih pandai, lebih bijak cakap masalah manusia lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad khusus dilantik oleh Allah untuk menjadi untuk melepaskan manusia daripada kegelapan. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijahu minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan atas hamba dia Muhammad. Hamba makna boroh kasar Allah Ta'ala di muka dunia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, supaya dia tarik manusia, bukan tarik orang Arab, tarik manusia, Arab, Melayu, Cina, Jepun, Inggeris, Amerika, Afrika, tarik minadh dhulumat daripada macam-macam gelap ila nur, pada cahaya. Allah letak dunia ni, kita manusia ni selagi tidak Islam, ibarat meraba dalam gelap. Macam kita yang tak pernah pergi ke Mekah ke, orang kampung tak pernah datang ke Mekah ke, sesat je. Orang kampung tak biasa masuk Masjid Mekah. Masjid Mekah tu beratus ribu dia punya pintu kan. Sudah semayang dia pergi, dia macam kampung. Akhirnya dia cari orang cari dia. Susah juga. Kenapa? Kerana meraba dan lagi, walaupun cerah, Masjid Mekah tu cerah, yang tarinya dengan lampunya, tapi bila minda dia, otak dia tak biasa dengan bab dia, jadi gelap. Dunia ni kepunyaan orang lain. Kita datang sini menumpang bumi Allah. Macam mana kita nak teka kenapa Allah Tuhan punya dunia ni, Allah ni kenapa kau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan sekadar suruh dengan torchlight, suruh dengan elektrik, mana boleh kerti? Dunia ni, saya ulang sekali lagi, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Kita hanya menumpang. Bila menumpang, kena tanya Tuhan punya rumah. Macam saya, menteri besar, tapi kalau saya pergi kampung, saya menumpang orang kampung. Duduk sini tu, duduk saya pun. Main sini tu, duduk. Balik, saya menumpang. Walaupun saya menteri besar, tapi bila pergi rumah orang kampung pun, saya menumpang. Barulah saya selamat. Kalau tidak boleh, saya ada hak dihalau tu. Sampai itu kita atas dunia ni. Nak cari duit, nak berumah, nak kahwin, nak meniaga, nak berpolitik, nak pangkah parti apa, nak kahwin dengan anak siapa. Ini semua ni ada panduan dia. Dia buat oleh Tuhan punya dunia, iaitu Allah. Itulah kita panggil agama. Satu. Pertama menumpang. Yang keduanya, Tuhan punya dunia sebut satu hari nanti dunia ni akan dilebur habis. Wa bussatil ard wa bussatil jibal wa sanfakan haba'an basar. Bukit bukau akan dilonyok, jadi hancur habis.
Dan manusia dunia ni akan dia buat dataran lain, dia kita panggil mahsyar, untuk dibalas segala tindak tanduk manusia di muka dunia sekarang ni. Tindak tanduk saya, tindak tanduk siapa saja pasalkan dia manusia, akan dibalas di akhirat dulu, mengikut betul atau tidak dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya. Jadi kita berniaga mesti selagi dengan peraturan di bawah Nabi Muhammad. Kita berpolitik, kita berkahwin, kita bercerai, kita bertengkar, kita masam muka, semua mesti selari ni keadaan Nabi Muhammad. Tak selari, kalau tak setuju tak apa, tapi buat sendirilah dunia. Kalau tak setuju dengan keadaan Nabi Muhammad, tak usah duduk tawam ni Allah. Buat bumi sendiri, buat langit sendiri, buat matahari sendiri, buat oksigen sendiri. Tapi kalau tak boleh buat, tak usah cakap besar lah. Kalau tak boleh buat, jangan cakap besar. Mesti patuh. Patuh ni kita panggil taat. Sebab tu dalam Islam ada perkataan yang disebut mukallaf. Dalam kitab Jawi, dengan tafsir petani, disebut apa? Ketahui olehmu wahai mukallaf, ayyuhal mukallaf dalam bahasa Arab. Ketahui olehmu wahai mukallaf. Mukallaf makna orang yang dibeban. Mana Islam ni beri faham pada manusia bahawa kamu ni makhluk yang dibeban. Beban dengan apa? Beban dengan syariat Allah. Syariat ni memang berat. Usahakan syariat, betul kerajaan pun berat. Macam kita bawa motorkar keluar jalan, tak boleh buat jalan satu kali, kita tu dekat sebelah kanan, kita kata tu susah boleh, tapi bertembung dengan kereta lain lah. Jadi hidup atas dunia ni memang bebanan. Nak cari makan, nak cari minum, nak bawa motorkar, nak apa peraturan. Jadi daripada kita turut peraturan manusia, lebih baik turut peraturan Allah. Mana baik, mana cerdik kita turut peraturan manusia dengan turut peraturan Allah. Sebab tu usaha kita ni ialah mesti selaraskan peraturan yang kita buat ni dengan peraturan Allah. Baik masalah makan, minum, jual, beli, kuprak tak kuprak, politik tak politik, mesti selaras dengan apa yang kita buat dengan kehendak Allah Ta'ala. Barulah kita betul sebagai penumpang, dan di akhirat kelak kita akan diterima Allah sebagai ahli syurga. Matlamat hidup kita ni bukan sekadar jadi kaya sampai ke syurga, berpengaruh sampai ke syurga, bijak sampai bawa kita ke syurga. Kalau nak kaya saja, Firaun pun kaya, tapi kenapa nama dia gazet dalam Quran sebagai ahli neraka? Abu Lahab, pak saudara Nabi, dia pak saudara Nabi, orang Arab, bakal Quraisy, tu Syahid kita panggil, tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Saya selana ranzat lahab. Dia kaya, ada pekerja, ada polis pokok sekarang, tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Jadi mau kita orang Islam ni kena didik diri kita, khususnya bulan puasa ni, didik jiwa kita. Nak didik jiwa kita supaya patuh pada Allah Ta'ala. Dan Islam tak ada hari cuti. Nak bekerja hari Jumaat tak apa nak bekerja, tak apa. Cuma bila siapa tanya waktu semayang Jumaat, berhenti. Itu je lah. Cuti tak ada. Saya di Kelantan ni buat cuti 2 hari. Dulu cuti sehari, 2 hari. Itu sebagai kehendak lain namanya. Kesimpulannya, manusia mempunyai bahan betul 2 perkara. Pertama, jisim, kedua roh. Kedua-duanya mesti digabung bagi memboleh kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Nak jadi peniaga, salah. Allah Ta'ala buat dunia ni untuk manusia, dengan logamnya, dengan petrolnya, dengan mineralnya, dengan balaknya, dengan segala biji-bijian, semua dia buat untuk manusia, bukan untuk iblis, bukan untuk malaikat, untuk manusia. Bodoh kita orang Islam tak cari harta, bodoh. Tapi cari harta jangan tiru orang lain, tiru Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad kambing kita mesti kambing, cari harta boleh bawa kita ke syurga. Sebab tu Nabi kita tak pernah tinggal doa masyhur dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang beri pada kami dunia ni hasanah. Hasanah makna kita panggil bahagia, selamat, tenteram, seronok. Fil akhirati hasanah, serta di akhirat juga bahagia, seronok. Nak seronok boleh, tapi mesti akhirat juga mesti seronok. Itu doa kita. Dia doa tak selesai dengan doa, mesti bekerja. Kerja dengan bersama dengan doa bersama dengan kerja. Itu dia. Itulah kesimpulan tazkirah saya dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan pendengar kalau dah tahu dah dapat makin bertambah ingatan lagi. Kalau tak tahu lagi dapat maklumat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Syoknya puasa, syoknya puasa, syoknya puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Saya ucap terima kasih kepada pihak Wan Had untuk satu tazkirah dan perkhidmatan. Pertama sekali kita kena faham bahawa bahan mentah kejadian manusia adalah dua perkara. Itu mengikut ayat Quran sendiri. Yang pertamanya jisim, yang keduanya roh. Kejadian ini tidak berlaku pada makhluk lain, baik malaikat, baik pun gunung gana, baik bukit buka, baik pun galaksi langit. Semua makhluk lain hanya jisim, tidak ada roh. Jadi oleh yang demikian, bila kita bercakap masalah manusia, khususnya masalah Ramadan ke, masalah peraturan hidup ke, masalah berumah tangga, masalah berpolitik, masalah korporat, semua sekali mesti dikait di antara jisim dan roh. Lagi kita asingkan di antara jisim dan roh, arti maka kita letakkan manusia ni macam hayawan. Sebagaimana hayawan ada jisim saja, ada tulang temalang, ada daging darah, terus sekali. Manusia tidak boleh begitu, mesti kait sama dengan itu. Sebab itu tidak ada orang yang lebih pandai, lebih bijak cakap masalah manusia lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad khusus dilantik oleh Allah untuk menjadi untuk melepaskan manusia daripada kegelapan. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan atas hamba dia Muhammad. Hamba makna boroh kasar Allah Ta'ala di muka dunia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, supaya dia tarik manusia, bukan tarik orang Arab, tarik manusia, Arab, Melayu, Cina, Jepun, Inggeris, Amerika, Afrika, tarik minadh dhulumat daripada macam-macam gelap ila nur, pada cahaya. Allah letak dunia ni, kita manusia ni selagi tidak Islam, ibarat meraba dalam gelap. Macam kita yang tak pernah pergi ke Mekah ke, orang kampung tak pernah datang ke Mekah ke, sesat je. Orang kampung tak biasa masuk Masjid Mekah. Masjid Mekah tu beratus ribu dia punya pintu kan. Sudah semayang dia pergi, dia macam kampung. Akhirnya dia cari orang cari dia. Susah juga. Kenapa? Kerana meraba dan Nabi. Walaupun cerah, Masjid Mekah tu cerah, yang mentarinya dengan lampunya, tapi bila minda dia, otak dia tak biasa dengan bab dia, jadi gelap. Dunia ni kepunyaan orang lain. Kita datang sini menumpang bumi Allah. Macam mana kita nak teka kenapa Allah Tuhan punya dunia ni, Allah ni nak kenapa kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan sekadar suruh dengan torchlight, suruh dengan elektrik, mana boleh kerti? Dunia ni, saya ulang sekali lagi, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Kita hanya menumpang. Bila menumpang, kena tanya Tuhan punya rumah. Macam saya, menteri besar, tapi kalau saya pergi kampung, saya menumpang orang kampung. Duduk sini untuk guru, duduk saya pun. Main sini untuk guru, duduk. Balik, saya menumpang.
Walaupun saya menteri besar, tapi bila pergi umrah kampung pun saya menumpang. Barulah saya selamat. Kalau tidak begitu, saya ada hak dihalau tu. Begitu kita atas dunia ni. Nak cari duit, nak berumah, nak kahwin, nak berniaga, nak berpolitik, nak pangkah parti apa, nak kahwin dengan anak siapa. Ini semua ni ada panduan dia. Dibuat oleh Tuhan punya dunia, iaitu Allah. Itulah kita panggil agama. Satu. Pertama menumpang. Yang keduanya, Tuhan punya dunia sebut, satu hari nanti dunia ni akan dilebur habis. Wa bussatil ard wa bussatil jibal wa sanfakan haba'an basar. Bukit bukau akan dilonyok, jadi hancur habis, dan manusia dunia ni akan dia buat dataran lain. Dia kita panggil mahsyar, untuk dibalas. Segala tindak tanduk manusia di muka dunia sekarang ni, tindak tanduk saya, tindak tanduk siapa saja pasalkan dia manusia, akan dibalas di akhirat. Mengikut betul atau tidak dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya. Jadi kita berniaga mesti selari dengan peraturan di bawah Nabi Muhammad. Kita berpolitik, kita berkahwin, kita bercerai, kita bertengkar, kita masam muka, semua mesti selari ni keadaan Nabi Muhammad. Tak selari, kalau tak setuju tak apa, tapi buat sendirilah dunia. Kalau tak setuju dengan keadaan Nabi Muhammad, tak usah duduk tawar minyak Allah. Buat bumi sendiri, buat langit sendiri, buat matahari sendiri, buat oksigen sendiri. Tapi kalau tak boleh buat, tak usah cakap besar lah. Kalau tak boleh buat, jangan cakap besar. Mesti patuh. Patuh ni kita panggil taat. Sebab tu dalam Islam ada perkataan yang disebut mukallaf. Dalam kitab Jawi, dengan tafsir petani. Disebut apa? Ketahui olehmu wahai mukallaf. Ayyuhal mukallaf dalam bahasa Arab. Ketahui olehmu wahai mukallaf. Mukallaf makna orang yang dibeban. Mana Islam ni beri faham pada manusia bahawa kamu ni makhluk yang dibeban. Beban apa? Bebannya syariat Allah. Syariat ni memang berat. Usahakan syariat, betul kerajaan pun berat. Macam kita bawa motorkar keluar jalan, tak boleh buat jalan satu kali, kita tu sebelah kanan. Kita kata tu susah boleh, tapi bertembung dengan kereta lain. Jadi hidup atas dunia ni memang bebanan. Nak cari makan, nak cari minum, nak bawa motorkar, nak apa peraturan. Jadi daripada kita turut peraturan manusia, lebih baik turut peraturan Allah. Mana baik, mana cerdik kita turut peraturan manusia dengan turut peraturan Allah. Sebab tu usaha kita ni ialah mesti selaraskan peraturan yang kita buat ni dengan peraturan Allah. Baik masalah makan, minum, jual, beli, kuprak, tak kuprak, politik, mesti selaras dengan apa yang kita buat dengan kehendak Allah Ta'ala. Barulah kita betul sebagai penumpang, dan di akhirat kelak kita akan diterima Allah sebagai ahli syurga. Matlamat hidup kita ni bukan sekadar jadi kaya sampai ke syurga, berpengaruh sampai ke syurga, bijak sampai boleh bawa kita ke syurga. Kalau nak kaya saja, Firaun pun kaya, tapi kenapa nama dia gazet dalam Quran sebagai ahli neraka? Abu Lahab, pak saudara Nabi, dia pak saudara Nabi, orang Arab, bakal Quraisy, tu Syahid kita panggil. Tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Saya selana ranzat al-lahab. Dia kaya, ada pekerja, ada polis pokok sekarang, tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Jadi mau kita orang Islam ni kena didik diri kita, khususnya bulan puasa ni, didik jiwa kita. Nak didik jiwa kita supaya patuh pada Allah Ta'ala. Dan Islam tak ada hari cuti. Nak bekerja hari Jumaat tak apa nak bekerja tak apa. Cuma bila siapa tanya waktu semayang Jumaat berhenti. Itu je dah. Cuti tak ada. Saya di Kelantan ni buat cuti 2 hari. Dulu cuti sehari 2 hari. Itu sebagai kehendak yang lain namanya. Kesimpulannya, manusia mempunyai bahan betul 2 perkara. Pertama, jisim, kedua roh. Kedua-duanya mesti digabung bagi memboleh kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Nak jadi peniaga, salah. Allah Ta'ala buat dunia ni untuk manusia, dengan logamnya, dengan petrolnya, dengan mineralnya, dengan balaknya, dengan segala biji-bijian, semua dia buat untuk manusia, bukan untuk iblis, bukan untuk malaikat, untuk manusia. Bodoh kita orang Islam tak cari harta, bodoh. Tapi cari harta jangan tiru orang lain, tiru Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad kambing, kita mesti pakai kambing. Cari harta boleh bawa kita ke syurga. Sebab tu Nabi kita tak pernah tinggal doa masyhur dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah
bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iaitu yang beri pada kami dunia ni hasanah. Hasanah makna kita panggil bahagia, selamat, tenteram, seronok. Wa bil akhirati hasanah, serta di akhirat juga bahagia, seronok. Nak seronok boleh, tapi mesti akhirat juga mesti seronok. Itu doa kita. Dia doa tak selesai dengan doa, mesti bekerja. Kerja dengan bersama dengan doa bersama dengan kerja. Itulah kesimpulan tazkirah saya dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan pendengar kalau dah tahu dah dapat makin bertambah ingatan lagi. Kalau tak tahu lagi dapat maklumat baru. Assalamualaikum warahmatullahi Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Syoknya puasa, syoknya puasa, syoknya puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Saya ucap terima kasih kepada pihak Wan Had untuk satu tazkirah dan Ramadan. Pertama sekali kita kena faham bahawa bahan mentah kejadian manusia adalah dua perkara. Itu mengikut ayat Quran sendiri. Yang pertamanya jisim, yang keduanya roh. Kejadian ini tidak berlaku pada makhluk lain, baik malaikat, baik pun gunung gana, baik bukit buka, baik pun galaksi di langit. Semua makhluk lain hanya jisim, tidak ada roh. Jadi oleh yang demikian, bila kita bercakap masalah manusia, khususnya masalah Ramadan ke, masalah peraturan hidup ke, masalah berumah tangga, masalah berpolitik, masalah korporat, semua sekali mesti dikait di antara jisim dan roh. Lagi kita asingkan di antara jisim dan roh, arti maka kita letakkan manusia ni macam hayawan. Sebagaimana hayawan ada jisim saja, ada tulang temalang, ada daging darah, terus sekali. Manusia tidak boleh begitu, mesti kait bersama dengan roh. Sebab itu tidak ada orang yang lebih pandai, lebih bijak cakap masalah manusia lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad khusus dilantik oleh Allah untuk menjadi untuk melepaskan manusia daripada kegelapan. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijahu minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan atas hamba dia Muhammad, hamba makna boroh kasar Allah Ta'ala di muka dunia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, supaya dia tarik manusia, bukan tarik orang Arab, tarik manusia, Arab, Melayu, Cina, Jepun, Inggeris, Amerika, Afrika, tarik minadh dhulumat daripada macam-macam gelap ila nur, pada cahaya. Allah letak dunia ni, kita manusia ni selagi tidak Islam, ibarat meraba dalam gelap. Macam kita yang tak pernah pergi ke Mekah ke, orang kampung tak pernah datang ke Mekah ke, sesat dia. Orang kampung tak biasa masuk Masjid Mekah. Masjid Mekah tu beratus ribu dia punya pintu kan. Sudah semayang dia pergi, dia macam kampung. Akhirnya dia cari orang cari dia. Susah juga. Kenapa? Kerana meraba lagi. Walaupun cerah, Masjid Mekah tu cerah, yang mentarinya dengan lampunya, tapi bila minda dia,
otak dia tak biasa dengan apa ni, jadi gelap. Dunia ni kepunyaan orang lain. Kita datang sini menumpang bumi Allah. Macam mana kita nak teka kenapa Allah Tuhan punya dunia ni, Allah ni kenapa kau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan sekadar suruh dengan torchlight, suruh dengan elektrik, mana boleh kita? Dunia ni saya ulang sekali lagi, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Kita hanya menumpang. Bila menumpang, kena tanya Tuhan punya rumah. Macam saya, menteri besar. Tapi kalau saya pergi kampung, saya menumpang rumah kampung. Duduk sini tu, duduk saya pun. Main sini tu, duduk. Balik, saya menumpang. Walaupun saya menteri besar, tapi bila pergi rumah kampung pun, saya menumpang. Barulah saya selamat. Kalau tidak begitu, saya ada hak dihalau tu. Begitu kita atas dunia ni. Nak cari duit, nak berumah, nak kahwin, nak berniaga, nak berpolitik, nak pangkah parti apa, nak kahwin dengan anak siapa. Ini semua ni ada panduan dia. Dibuat oleh Tuhan punya dunia, iaitu Allah. Itulah kita panggil agama. Satu. Pertama menumpang. Yang keduanya, Tuhan punya dunia sebut satu hari nanti dunia ni akan dilebur habis. Wabussatil ard, wabussatil jibal, wasanfran akan haba'an basar. Bukit bukau akan dilonyok, jadi hancur habis. Dan manusia, dunia ni akan dia buat dataran lain, yang kita panggil mahsyar, untuk dibalas. Kalau tidak tanduk manusia di muka dunia sekarang ni, tidak tanduk saya, tidak tanduk siapa saja pasalkan dia manusia, akan dibalas di akhirat. Mengikut betul atau tidak dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya. Jadi kita berniaga mesti selari dengan peraturan di bawah Nabi Muhammad. Kita berpolitik, kita berkahwin, kita bercerai, kita bertengkar, kita masam muka, semua mesti selari ni keadaan Nabi Muhammad. Tak selari, kalau tak setuju tak apa, tapi buat sendirilah dunia. Kalau tak setuju dengan keadaan Nabi Muhammad, tak usah duduk tawam ni Allah. Buat bumi sendiri, buat langit sendiri, buat matahari sendiri, buat oksigen sendiri. Tapi kalau tak boleh buat, tak usah cakap besar lah. Kalau tak boleh buat, jangan cakap besar. Mesti patuh. Patuh ni kita panggil taat. Sebab tu dalam Islam ada perkataan yang disebut mukallaf. Dalam kitab Jawi, dengan tafsir petani, disebut apa? Ketahui olehmu wahai mukallaf. Ayyuhal mukallaf dalam bahasa Arab. Ketahui olehmu wahai mukallaf. Mukallaf makna orang yang dibeban. Mana Islam ni beri faham kepada manusia bahawa kamu ni makhluk yang dibeban. Beban dengan apa? Beban dengan syariat Allah. Syariat ni memang berat. Usahakan syariat, betul kerajaan pun berat. Macam kita bawa motorkar keluar jalan, tak boleh buat jalan satu kali, kita tu dekat sebelah kanan. Kita kata tu susah boleh, tapi bertembung dengan kereta lain. Jadi hidup atas dunia ni memang bebanan. Nak cari makan, nak cari minum, nak bawa motorkar, nak apa peraturan. Jadi daripada kita turut peraturan manusia, lebih baik turut peraturan Allah. Mana baik, mana cerdik kita turut peraturan manusia dengan turut peraturan Allah. Sebab tu usaha kita ialah mesti selaraskan peraturan yang kita buat ni dengan peraturan Allah. Baik masalah makan, minum, jual, beli, kuprak, tak kuprak, politik tak politik, mesti selaras dengan apa yang kita buat dengan kerana Allah Ta'ala. Barulah kita betul sebagai penumpang, dan di akhirat kelak kita akan diterima Allah sebagai ahli syurga. Matlamat hidup kita ni bukan kerana jadi kaya sampai ke syurga. Abu Lahab, pak saudara Nabi, dia pak saudara Nabi, orang Arab, bakal Quraisy, tu Syahid kita panggil. Tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Sayasla naran zatal lahab. Dia kaya, ada pekerja, ada polis sekarang, tapi nama dia rekod dalam Quran sebagai ahli neraka. Jadi mau kita orang Islam ni kena didik diri kita, khususnya bulan puasa ni, didik jiwa kita. Nak didik jiwa kita supaya patuh pada Allah Ta'ala. Dan Islam tak ada hari cuti. Nak bekerja hari Jumaat tak apa nak bekerja, tak apa. Cuma bila siapa tanya waktu semayang Jumaat berhenti, tu je lah. Cuti tak ada. Saya di Kelantan ni buat cuti 2 hari. Dulu cuti sehari, 2 hari. Itu sebagai kehendak yang lain namanya. Kesimpulannya, manusia mempunyai bahan betul 2 perkara. Pertama, jisim, kedua roh. Kedua-duanya mesti digabung bagi memboleh kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Nak jadi peniaga, salah. Allah Ta'ala buat dunia ni untuk manusia.
dengan logamnya, dengan petrolnya, dengan mineralnya, dengan balaknya, dengan segala biji-bijian, semua dia buat untuk manusia, bukan untuk iblis, bukan untuk malaikat, untuk manusia. Bodoh kita orang Islam tak cari harta bodoh, tapi cari harta jangan tiru orang lain, tiru Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad pewa kambing, kita mesti pewa kambing, cari harta boleh bawa kita ke syurga. Sebab tu Nabi kita tak pernah tinggal doa masyhur dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang beri pada kami dunia ni hasanah. Hasanah makna kita panggil bahagia, selamat, tenteram, seronok. Wa fil akhirati hasanah, serta di akhirat juga bahagia, seronok. Nak seronok boleh, tapi mesti akhirat juga mesti seronok. Itu doa kita. Dia doa tak selesai dengan doa, mesti bekerja. Kerja dengan bersama dengan doa bersama dengan kerja. Itulah kesimpulan tazkirah saya dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan pendengar kalau dah tahu dah dapat makin bertambah ingatan lagi. Kalau tak tahu lagi dapat maklumat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba.